Terima kasih, Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Saya mulakan ucapan perbahasan belanjawan 2025 ini dengan menyebut kalimah mulia sebagai tanda kita semua merafak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pemilik zat yang berkuasa ke atas seluruh muka bumi ini. Demikian juga limpahan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul penyuluh sekalian umat, agar kita semua teguh menolak kebatilan dan gagah membela kebenaran. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada lebih 41,000 rakyat Palestin dan lebih 2,300 rakyat Lubnan, termasuk As-Syahid Yahya Sinwar, As-Syahid Ismail Haniyah, dan As-Syahid Hassan Nasrullah yang menjadi mangsa genosid Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman Zionis ini dengan sepedih-pedih azab di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Suratul Lazi. Terima kasih. Para Ketua, seperti juga di negara lain, Malaysia sedang bangkit semula selepas krisis pandemik COVID-19. Bersyukurlah kerana kepimpinan terdahulu di bawah Perikatan Nasional telah mempersiapkan landasan pemulihan ekonomi yang tepat sehingga memungkinkan negara berada pada kedudukan hari ini. Makanya, mewakili keluarga besar ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun, yang telah membentangkan Belanjawan 2025, pembentangan belanjawan ketiga sejak beliau mentadbir negara ini. Belanjawan tahunan merupakan bingkisan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi serta pentadbiran negara. Ia wajib dirancang secara berhemah dan bertanggungjawab dan berpandangan jauh dengan mengambil kira segenap senario ekonomi, sama ada tempatan maupun dunia, demi memanfaatkan rakyat dan negara tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Di pihak Perikatan Nasional, kami meneliti dengan penuh cermat serta teliti setiap aspek dalam belanjawan 2025 ini yang berjumlah 421 bilion ringgit, di mana 335 bilion diperuntukkan sebagai belanja mengurus, manakala 86 bilion lagi sebagai belanja pembangunan. Kita sedar bahawa terdapat unjuran hampir 40 bilion secara usahamawama awam swasta melalui GLIC, menjadikan keseluruhan pelaburan awam untuk pembangunan bernilai 120 bilion ringgit. Mengambil kira pertumbuhan ekonomi tahun hadapan yang dianggarkan sekitar 4.5 hingga 5.5% ini, ia sesuatu yang positif. Tetapi meskipun menjangkakan hasil lebih tinggi, kerajaan sebenarnya perlu membelanjakan melebihi 80% daripada hasil untuk membiayai perbelanjaan operasi. Kita sedar, atau mungkin lebih daripada 80, 90% kemungkinan besar.
Selain itu, kerajaan juga tidak berbelanja untuk masa depan yang mencukupi. Perbelanjaan pembangunan tetap sama pada kadar 86 bilion, sama seperti 2024 atau ketimbang 2024. Sebaliknya, kerajaan banyak berbelanja untuk hutang di mana lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar faedah, iaitu berjumlah 55 bilion ringgit berbanding subsidi dan bantuan sosial bernilai 53 bilion ringgit. Ini bermakna lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar hutang berbanding subsidi dan bantuan sosial kepada rakyat. Realitinya, betul, hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding dengan 1.08 bilion ringgit pada 2022. Ketimbang 2022. Saya tak reti bahasa tu. Bermakna kadar hutang negara berbanding KDNK sudah mencapai 64.3% pada tahun 2023 berbanding hanya 60.2% pada tahun 2022. Kedudukan liability persekutuan pada akhir 2023 juga menunjukkan peningkatan dengan nisbah liability persekutuan kepada KDNK pada kadar 81.8% berbanding 70% pada tahun 2022. Segala fakta ini terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara bilangan 32024 yang boleh dibaca oleh semua termasuk menteri. Bermakna selama Yang Amat Berhormat Tambun memimpin kerajaan ini, hutang negara sudah bertambah hampir 200 bilion dalam tempoh 2 tahun. Hampir kira-kira 90 bilion setahun. Walaupun Malaysia bukan lagi berada dalam krisis kesihatan seperti waktu COVID dahulu. Ya. Berhormat Tambun. Ya. Yang Berhormat Tambun pula ada. Yang Berhormat Larut. Larut dengan Tambun terus. Saya ingat tadi di Hulu tengah dulu. Okey, Hulu. Silakan Hulu. Ya, apa dia Hulu tengah? Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamu dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Silakan Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Tadi disebut tentang hutang negara. Jadi Yang Berhormat Larut, saya melihat kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang mengolah dan juga membelit-belitkan data-data serta dalil-dalil ekonomi mengikut cita rasa mereka untuk menunjukkan bahawa mereka lah terpaling cerdik dalam dunia ini. Sebab apa? Di mana-mana sahaja negara di dunia, seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, apabila berlaku krisis ekonomi, tentunya kerajaan memainkan peranan penting. Selain daripada result yang sedia ada, selain daripada hasil kerajaan yang semakin mengecil sewaktu krisis ekonomi, dan diambil kira juga krisis kesihatan pada waktu itu. Tentunya lah pada waktu itu hutang negara akan menjadi lebih tinggi. Dan saya nak bercerita sedikit. Ini kenyataan media. Majlis Presiden Pakatan Harapan bertarikh 1 Jun 2021 yang mana ianya dikeluarkan oleh 3 orang, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu dan Yang Berhormat Lim Guang Eng. Dan disebut dalam ini bahawa, saya petik satu persatu, Kerajaan Perikatan Nasional ini sepatutnya lebih berani berbelanja untuk memangkin pertumbuhan ekonomi dan seterusnya menyelamatkan negara dari kancah kemelesetan. Nak belanja ni duit dari mana? Saya nak tanya yang pakar-pakar ni bersembang kononnya hutang tinggi dan sebagainya. Kita tahu hutang tinggi,
tetapi kena tengok konteks hutang tersebut dibuat. Dan sebab itu kalau Setiawangsa ada tadi, saya nak tunjuk kat Setiawangsa. Setiawangsa pun sebut, kerajaan perlu berani berbelanja bantu rakyat, Nik Nazmi. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, kerajaan yang ada pada hari ini menggunakan data ekonomi, menggunakan dalil-dalil ekonomi, berbelit-belit bagi menunjukkan mereka terpaling cerdik. Dan saya pernah tegur di Dewan ini. Saya masih ingat sewaktu Bagan dan Stampin bangkitkan, sewaktu kerajaan baru dibentuk, PHBN dibentuk, mereka bangun bangga. Kata lihat ringgit dah semakin naik. Padahal kadar pada waktu itu pun lebih rendah waktu Perikatan Nasional. Tapi bangga, lihat ringgit semakin naik. Ini menunjukkan keyakinan rakyat pada kerajaan PHBN. Saya tegur di sini, saya kata kita perlu sedarkan bahawa banyak faktor yang menyumbang pada kenaikan ringgit. Bila ringgit jatuh, mereka senyap. Ringgit merudum, mereka senyap. Ringgit naik balik, inilah kejayaan kami. Inilah dia. Inilah saya nak, ni macam mana? Apa pandangan Yang Berhormat Larut kalau keadaan ini berterusan? Terima kasih. Wow. Masukkan ucapan Putrajaya itu sebagai salah satu hujah saya. Betul tu. Kita kena tengok dalam konteks perbelanjaan itu, waktu dan ketikanya. Jangan dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Kita sedar bahawa belanjawan 2025 ini menunjukkan bahawa penyumbang utama kepada hasil adalah melalui cukai pendapatan sebanyak 41.8%. Dan hasil bukan cukai sebanyak 19.2%. Pada pandangan kami, tumpuan harus diberikan secara lebih jelas kepada usaha mencipta enjin pertumbuhan ekonomi yang baru. Bukan semata-mata berkisar kepada perluasan cukai sedia ada, pengenalan cukai-cukai baru dan pemotongan subsidi. Kajian yang dibuat oleh UNICEF dan UNFPA di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini mendapati 8 daripada 10 isi rumah di Malaysia menghadapi cabaran kewangan untuk mencukupi keperluan asas, dan 90% isi rumah di negara ini terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Dapatan kajian hampir serupa juga diperolehi Malaysian Institute of Economic Research, MIER. Bahkan sana sini kita dengar ketua keluarga terpaksa buat lebih satu kerja bagi menyara kehidupan, dan ramai dalam keluarga B40. Mereka cuma makan 1 atau 2 kali sahaja sehari akibat tekanan hidup. Bukan itu saja, kini rata-rata pekerja juga terpaksa memilih membawa bekal makanan ke pejabat dan mengurangkan pembelanjaan mereka kerana kekangan kewangan. Pada masa yang sama, hutang isi rumah di Malaysia berjumlah 1.53 triliun pada tahun 2023, meningkat pada kadar purata 5.1% berbanding 2018. Sepatutnya, realiti kepayahan hidup yang dihadapi rakyat yang disokong oleh data-data ini harus disantuni dengan baik melalui belanjawan ini. Ini yang Putrajaya bangkitkan. Dengan menggunakan data dan mengumumkan data yang baik, tetapi realiti di bawah, ramai daripada keluarga-keluarga yang terhimpit dalam masalah kos sara hidup. Apakah menteri-menteri, terutamanya Yang Amat Berhormat Tambun, tidak sedar akan isu ini? Setiap kali belanjawan dibentang, Tuan Ketua, rakyat mengharapkan kos sara hidup yang rendah, pekerjaan dan peluang ekonomi, kesihatan dan pendidikan yang berkualiti, perumahan mampu milik, jaminan sosial yang kuat dan kemudahan infrastruktur yang lebih baik.
Rakyat mahu melihat pengekalan atau peningkatan subsidi ke atas barangan asas seperti beras. Mamat, Kota Raja, saya nak ingatkan, barangan asas seperti beras, tepung dan bahan api bagi meringankan kos harian. Rakyat mahu kawalan harga lebih ketat bagi mengelakkan manipulasi harga dan tentunya rakyat mahukan program bantuan tunai diperluaskan kepada semua mereka yang memerlukan. Rakyat mahukan peluang pekerjaan yang luas dan berkualiti. Rakyat mahukan akses kepada perumahan mampu milik yang sesuai dengan pendapatan mereka. Rakyat mahukan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti. Rakyat mahukan bantuan kewangan yang lebih besar bagi pendidikan. Dengarlah suara rakyat. Dengarlah rintihan rakyat. Jangan jadi kerajaan yang dipanggil orang sebagai kerajaan lembu kunyang. Yang berhormat Larut, Sedar. mohon penjelasan. Silakan. Ya. Cuma jika kita lihat rekod pencapaian mereka, mereka katakan bahawa mereka kerajaan ini dah pun selesaikan masalah kemiskinan di Johor, di Melaka, di Kuala Lumpur. Kemiskinan tegar. Menoktakan kemiskinan tegar. Dan baru ini di Sabah juga dinoktakan kemiskinan tegar. Tapi realitinya, rakyat sengsara di bawah sana. Apatah lagi mereka yang tergolong dalam golongan miskin tegar dan yang miskin. Yang Muhammad Larut, bagaimana mereka nak reconcile data pencapaian dengan realiti ini? Coba tolong Yang Muhammad Larut. Terima kasih. Yang Muhammad Kota Raja ada di sini. Saya nak maklumkan, begitu juga Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan II ni. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon penjelasan. Boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abung, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang. Kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana. Apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan.
tolonglah, bantulah. Kami hanya mahu menyuarakan rintihan rakyat. Bagilah apa saja bantuan kepada rakyat. Kami sokong. Bagilah yang sebaik mungkin. Jangan dizalimi rakyat di bawah sana. Tak payahlah kita bangga dengan angka-angka yang langsung tidak menyantuni rakyat. Bantulah secara adil. Jangan kita kira apa bangsa sekalipun. Jangan kita kira apa agama sekalipun. Bahkan penyokong ataupun pembangkang. Tuan Ketua, bukan hanya harapan rakyat biasa, pemain industri juga dan pelabur juga meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada belanjawan ini. Kestabilan ekonomi dan polisi yang jelas akan memberikan keyakinan kepada mereka. Berikan beberapa insentif kepada mereka. Berikan grant dan akses pembiayaan yang mencukupi kepada mereka. Bangunkan infrastruktur dan ekosistem perniagaan yang kondusif. Dan kami di pihak sini akan menyokong demi untuk masa depan negara yang lebih baik. Kerana ini boleh memberikan keyakinan kepada bukan hanya mereka dalam negara, tetapi juga pelabur-pelabur yang datang daripada luar untuk memberi manfaat kepada ekonomi negara. Kami mahu melihat belanjawan 2025 ini dengan polisi yang jelas. Bukan umum dulu, tapi tiada perincian mekanisme yang jelas. Misalnya, diumumkan cukai jualan dan perkhidmatan SST diperluaskan. Tetapi hanya perincian salmon dan avokado yang diumumkan. Berapa sebenarnya anggaran hasil yang akan dikutip oleh kerajaan? Berapa peratus yang akan dikenakan kepada salmon dan avokado ni? Apakah sudah ada senarai barangan selain daripada salmon dan avokado? Tanpa perincian yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi dan sudah tentu memberi kesan kepada rakyat dan negara. Selain SST yang diperluaskan ini, rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang tua. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi, dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Dilonggok atas pundak rakyat. Bukankah ini beban? Ulu Terengganu cuba cek pundak rakyat. Ada atau tidak dalam Dewan Bahasa? Kalau ada dalam Dewan Bahasa, kang beritahu. Apakah sebenarnya gabungan cukai-cukai yang diwujudkan ini menjurus kepada GST 2.0? Saya nak tanya, selepas ada invoice semua cukai-cukai dan SST yang diperluaskan, apakah ini sebenarnya nak sampai kepada GST 2.0? Saya nak tanya. Atau saya bacalah satu pantun. Kalau padi, katakan padi. Tidak rakyat, tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Tidak rakyat, ternanti-nanti. Bagi tahu, cakap je nak masuk GST. Tak apa. Larut minta penjelasan sikit. Larut, Ulu Terengganu ya. masih Larut.
banyak cukai-cukai yang akan dibebankan di atas pundak rakyat. Bukan pundak. Pundak rakyat. Cuma setuju tak Lalu bahawa kerajaan hari ini telah pun bankrupt idea untuk mencari modal untuk menampung perbelanjaan. Kerana itu mereka membebankan rakyat dengan pelbagai jenis cukai. Apa pandangan Lalu? Terima kasih. Ya, Larut sikit tentang e-invoice dengan GST. Itu Menteri Kewangan dua boleh jawab apakah bebanan ini kerana tak ada idea lain, itu Hulu Terengganu tanya. Larut Jadi, minta sila laluan tentang jawab. e-invoice dan GST. Saya nak Peraturan Mesyuarat cerita tentang 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan dividen. kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan Cukai menghina dividen majlis. pula Please, point of order. diperkenalkan 36/12 ke adalah atas. disifatkan Yang sebagai berhormat menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk Tuan kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Tuan Ketua, Larut, ini I have a point of burung order. apa ni? Burung apa? 36/12, please sit down. Ini burung apa ni, Tuan Ketua? 36/12. Bagi saya habis point of order dulu. Peraturan Mesyuarat. Tadi Larut cakap kerajaan nak implement e-invoice adalah kita nak buat GST 2.0. Ini adalah mengilukan Dewan. Sebab Perdana Menteri telah umum kita tak akan laksanakan GST. Dan jangan kelirukan Yang e-invoice dengan berhormat tanpa. GST, please. E-invoice tu satu sistem lain, GST sistem lain. Kampar bahasa Melayu pun tak faham. Bahasa Melayu pun tak faham. Ada Yang berhormat Kampar sila Mau jadi duduk. menteri ke Kampar? Sila duduk. Yang berhormat Larut. Teruskan. Terima kasih Tuan Ketua. Inilah dia. Saya mohonlah Yang Amat Berhormat Tambun bukan hanya menggunakan ayat-ayat yang ataupun bahasa-bahasa yang bombastik yang menyebabkan orang kurang faham, keliru, tapi juga dalam konteks segala ayat yang dibangkitkan itu, apa erti persoalan dan apa erti menuduh. Itu juga kena faham supaya mereka lebih faham, tidak seperti beberapa orang yang kurang faham tentang apa maksud yang sebenarnya. Kini saya nak masuk tentang cukai dividen pula. Yang hari ini diperkenalkan ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000. Yang akan bermula taksiran pada tahun 2025. Selain itu, kerajaan ini juga menyatakan kesediaan untuk melaksanakan cukai minimum global ke atas syarikat multinasional. Dia umumkan juga 100,000 dividen dan dalam waktu yang sama bersedia untuk melaksanakan cukai minimum global JMT ke atas syarikat multinasional. Saya tak mahu melihat kejadian ini berlaku, akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Saya nak bagi satu contoh ya. Katalah orang itu datang daripada luar negara, namanya Salvador. Salvador sudah tentu datang daripada luar negara. Seorang pelabur yang mahukan dividen keuntungan maksimum daripada pelaburan yang dibuat. Dan Salvador melihat negara seperti Singapura dan Hong Kong tidak pun mengenakan cukai dividen. Ditambah lagi persekitaran ekonomi yang sihat. Tentulah Salvador lebih tertarik untuk melabur di Singapura atau Hong Kong. Jadi kalau dia membandingkan itu ketimbang Singapura, Hong Kong ketimbang Malaysia, kalau itu berlaku, siapa yang rugi? Malaysia yang rugi. Siapa yang bijak? Salvador yang bijak. Salvador ni memang bijak orangnya. Tuan Yang Tua, saya ingin memperingatkan bahawa
lebih 90% perniagaan di Malaysia terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana, PKS. Dan mereka ini adalah nadi ekonomi negara. Kita menyambut baik cadangan kerajaan yang akan memberi bantuan kepada peniaga-peniaga yang akan menggunakan e-invoice dalam transaksi perniagaan mereka. Banyak insentif bantuan yang akan diberikan. Bagus. Kita sokong. Benda yang baik, baik. Benda yang tidak menuduh, jangan kata menuduh. Orang yang bangang saja tak reti. Kita menyambut baik cadangan kerajaan yang akan memberi bantuan ini, dan apabila diberikan bantuan ini, ia mesti dilihat kepada semua. Walau bagaimanapun, dalam waktu yang sama, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kami nak tanya ni, bila kita sebut sahaja bahawa bermula pada Februari 2025, gaji minimum RM1,700 dikenakan kepada semua. Kalau dilihat daripada PKS yang saya sebut tadi, dan dengan kos yang terpaksa dia buat melalui untuk mengadakan invoice, dan tambahan gaji naik pada 1,700, masalahnya akan membebankan mereka. Saya nak bagi satu contoh kepada golongan-golongan PKS ini. Sebabnya katalah tahun ini, sekarang atau beberapa bulan sudah, dia sudah pun ada negotiation untuk mendapatkan kontrak. Kontrak itu sudah tentu kos sebelum Yang Amat Berhormat Tambun umumkan belanjawan ini. Telah pun dia terima bahawa inilah kontrak yang akan diberikan, dan harga ketika itu, semasa dia negotiate itu, harganya kos gaji minimum yang dia kira RM1,500. Bila bermula pada Februari, ia sudah naik RM1,700. Bukan seorang, bukan 5, bukan 10, tetapi gajinya itu mungkin sudah pun naik lebih daripada itu. Saya nak tanya, kalau itu berlaku, sudah tentu ia akan membebankan. Saya nak maklumkan, ini berlaku ketika zaman kita nak naikkan gaji 1,200 kepada 1,500. Bukan saya tak setuju, saya bersetuju. Tetapi tengok dulu sektor yang mana. Tengok dulu ketika waktu yang mana kepada sektor-sektor ini harus dinaikkan gaji minimumnya. Silakan nanti dulu kita beri. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Kita telah menaikkan gaji minimum pada zaman kita daripada 1,200 ke 1,500. Dan telah membuat kajian terperinci dan memandangkan apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Bukankah ini akan memaksakan majikan untuk mengurangkan bilangan pekerja untuk mengatasi? Bagaimana mereka akan mengatasi? Salah satu cara majikan mengatasi masalah ini adalah satu-satunya dengan mengurangkan tenaga kerja. Memandangkan mereka telah mendapat projek ini mengikut harga lama. Dan ini akan menambahkan masalah pengangguran di negara kita dengan pendekatan baru. Minta pendapat Yang Berhormat Larut. Wah, masukkan berasal satu ucapan saya. Saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tapah. Kerana dia tahu masalah yang sebenarnya. Bukan itu saja. Saya ingat sepatutnya Yang Berhormat Bera pun kena bangkit. Kerana Bera pun tahu apa yang berlaku dulu, dan kita tangguh sedikit untuk memastikan ianya berlaku dengan baik. Dan saya nak tanya dengan Presiden saya, Yang Berhormat Pagoh, ketika itu kita berikan, bila kita nak umum, dia kata mengapa tidak kita berikan bantuan kepada beberapa sektor ini supaya terus ekonomi itu dapat berkembang dengan baik. Tahniah kepada Yang Berhormat Pagoh. Ya, Saifuddin. Terima kasih. Saya kira Yang Berhormat Larut
mungkin bersetuju kalau kita ingatkan kerajaan supaya mekanisme pelaksanaan ini dijaga dengan baik supaya tidak berulang masalah yang pernah berlaku ketika naik dari 1,300 ke 1,500 apabila ia tak jelas dan mekanismenya tidak diselesaikan. Ramai pembekal kepada Kementerian Pendidikan Yang Berhormat Menteri Kewangan II faham sangat isu ini kerana mereka tak sempat bayar yang 1,300, dah datang arahan kena bayar 1,500, kemudian timbul proses yang panjang sehingga ada yang bawa ke mahkamah, tapi mujurlah diselesaikan apabila ada bajet tambahan pada pertengahan tahun yang lalu. Tapi benda ini kita harus elakkan daripada berlaku. Setujukah Yang Berhormat? Yang ini yang saya bangkitkan tadi dan saya ucapkan tahniah kerana macam Tapah sedar, Indra Mahkota sedar, ini apa? Sungai Besar pun nak sedar kot. Silakan. Terima kasih Larut. Saya nak tambah sedikit lah, nak menyokong berkaitan dengan terjejasnya PMKS bila kenaikan ataupun diselaraskan gaji minimum kepada 1,700. Ada 1.1 juta PMKS yang berdaftar. Bukan sedikit, setiap PMKS ada pekerja dia. Kemudian ada 955,000 yang informal, yang formal. Yang berdaftar juga. Ada lebih 1 juta yang informal. Mereka semua ada bekerja. Jadi bila berlaku penyelarasan gaji minimum kepada 1,700, mereka adalah kumpulan-kumpulan ataupun usahawan yang paling terjejas. Yang sangat-sangat terjejas. Dengan bahan semakin meningkat, kos semakin tinggi, gaji upah semakin meningkat. Dan kita takut, kita khawatir. Dengan peningkatan gaji minimum ini, PMKS yang lebih daripada 1.1 juta ini akan lebih terjejas lagi sumber mereka, pendapatan mereka, dan kita yakin akan lebih banyak pengangguran berlaku kerana ketidakmampuan syarikat-syarikat ini ataupun PMKS ini untuk membayar gaji pekerja. Apa pandangan daripada Larut? Terima kasih. Sikit pandangan. Sikit lagi. Ini menunjukkan Sungai Besar pun sedar. Jadi Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan II juga harus sedar bahawa kita bersetuju kenaikan itu, tetapi oleh kerana diumumkan bermula Februari itu, mungkin kita kena tengok semula sektor mana, dan setengah-setengah sektor kalau ingin kita percepatkan, beri bantuan atau kita namakan subsidi upah yang boleh kita tengok kembali. Itu sesuatu yang baik. Harus kita ketengahkan ini kerana kita pernah lakukan dahulu dan dia tidak langsung menyebabkan perjalanan kontrak, perjalanan segala apa yang telah pun dipersetujui awal itu terus berjalan dengan baik, tidak mengganggu ekonomi, terutamanya daripada pihak-pihak PKS. Kubang Krian. Terima kasih. Saya menyokong apa disebut perlunya satu kajian terperinci. Data yang ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa Menteri Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada ni berselindung, kami pun tak ambil gaji, Menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow. Lebih hebat. Saya tak tahulah. Urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul. Tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, JLIC. Itu juga harus kita persoalkan.
Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang apple depan dia. Macam tu, berapa ramai orang. Ataupun avocado terus jatuh. Nah, ini susahlah kita. Jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh Kubang Krian, saya tak tahu, saya minta Yang Amat Berhormat sendiri jawablah. Soalan yang dibangkitkan oleh Kubang Krian. Wabil Larut, boleh bercelas sedikit? Sila Pak Gudang. Terima kasih Wabil Larut. Saya telah meneliti perbahasan Wabil Larut sebagai Ketua Pembangkang lebih sekitar 40 minit. Banyak perkara yang dibangkitkan. Daripada hemat saya, artinya seolah-olah macam tidak ada benda yang baik dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu. Jadi saya ingin bertanya, ada beberapa perkara sebagai contoh. 13 bilion jumlah sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah berbanding 10 bilion tahun ini memberi manfaat kepada 9 juta penerima. Saya rasa itu baik. Satu contoh lagi, 2.78 bilion jumlah subsidi bantuan dan insentif untuk pesawah dan nelayan meningkat berbanding 2.6 bilion sebelum ini. Saya rasa itu pun baik. Boleh bagi komen tentang ini. Terima kasih. Larut minta tanya sikit. Terima kasih Pasir Gudang. Perdana Menteri tak ambil gaji, Ketua Pembangkang pun jangan ambil gaji, boleh? Pasir Gudang patut... Pasir Gudang dengar, kalau Pasir Gudang betul-betul dengar ucapan saya daripada mula, saya ucapkan tahniah, saya kata. Banyak yang baik. Saya pun nak sebut. Jadi saya tak perincikanlah yang satu-satu yang baik-baik. Yang saya nak sebut ni, yang kurang baik lah. Kalau yang dah baik saya nak sebut, nak buat apa? Itu pun dah berdiri 3 jam. Dah cerita yang baik. Jadi saya cerita yang kurang baik lah. Supaya nak memperbetulkan yang kurang baik. Dan yang baik saya dah kata kita sokong. Cuba kita lihat minggu lepas, kewarganegaraan. Baik, kita sokong 100%. Jadi jangan tanya apa siapa bangkitkan yang tak baik saja. Yalah, itulah kerja kita, nak membangkitkan yang kurang baik. Saya tak kata tak baik. Contohnya macam Kota Raja, sampai hari ini tak selesai beras tempatan. Itu tak baik. Yang itu yang saya nak bangkitkan. Kalau dia kata dah buat gini-gini, baik, alhamdulillah. Yang Berhormat Kota Raja telah pun melakukan perkara yang baik. Saya minta semua rakyat berikan sokongan kepada Kota Raja. Tapi kalau dah yang tak baik, nak bagi sokong buat apa? Itulah soalan sebagai Ketua Pembangkang, menjawab yang baik dan tidak baik. Kalau saya nak bangkitkan benda yang baik, itu kerja backbenchers, itu kerja Kampa, itu kerja belah sana, pujilah yang cukup. Itu kerja lain. Sebab saya pernah duduk di sebelah sana. Kerja pembangkang duk lanyak kita. Saya bukan jenis yang nak melanyak mereka. Saya hanya nak menyebutkan yang kurang baik. Itu saja yang saya ingin jelaskan. Larut. Yang Berhormat Speaker, 37.2 Yang Berhormat. Tadi Speaker sebelum ini menegur Yang Berhormat Kapa ni kerana tertib dalam peraturan mesyuarat. Dan 3 kali sejak Yang Berhormat Larut berbahas ini, Yang Berhormat Kapa mengganggu dan bercanggah dengan peraturan mesyuarat 37.2. I think the Speaker have to remind him properly mengikut peraturan mesyuarat. Terima kasih. Yang Berhormat Kampa, jangan berdiri lagi tanpa kebenaran. Yang Berhormat Larut, bolehkah Yang Berhormat, setujukah Yang Berhormat Larut bahawa sebenarnya kita ni pembangkang yang konstruktif dan bukan membangkang sembrono?
kasih Muhammad Indra Mahkota. Itulah yang sebenarnya. Kita mahu menjadi pembangkang yang kredibel. Kalau yang kurang baik, kita sebut. Cuba tadi, kenaikan gaji minimum 1,700. Saya kata baik. Saya tak kata tak baik. Cuma saya kata, sebab umum awal sangat, suruh mereka buat pada Februari, mengapa tidak kita tengok sektor-sektor yang mana yang patut kita beri bantuan, subsidi upah, boleh kita berikan. Kalau nak juga Februari. Ataupun kita tangguhkan sedikit. Supaya banyak kontrak-kontrak itu dapat diselesaikan. Itu pandangan kita. Bukan kata tak baik. Ini kadang-kadang susah kita ni. Tuan Ketua, pada Jumaat lalu Yang Amat Berhormat Tambun ada menyentuh mengenai kerangka insentif pelaburan baru yang menumpukan aktiviti bernilai tinggi berbanding insentif sedia ada yang berasaskan produk tertentu. Antaranya perkumpulan ekonomi diwujudkan mengikut keistimewaan negeri seperti tenaga boleh baru di Perlis dan Sabah, industri kimia khusus di Pahang dan Terengganu. Alhamdulillah. Yang Amat Berhormat Tambun sebenarnya telah mengiktiraf strategi yang lebih awal yang dikenal pasti secara terperinci dalam dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama. Dalam Teras Strategik 6, keterangkuman wilayah yang diteruskan oleh kerajaan sekarang yang dahulu telah pun dicadangkan oleh Perikatan Nasional. Baik, kita pun setuju. Benda yang baik, begitulah caranya. Kita bangkit, kalau baik, terima. Apa salahnya? Kerjaan pada ketika itu sebagai contoh, merangka strategi ini untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak berpusat dari segi geografi agar pembangunan semua negeri di Malaysia lebih saksama. Alhamdulillah. Ini perkara yang ada persamaan. Pemilihan aktiviti ekonomi tumpuan bagi setiap negeri yang ditetapkan adalah berasaskan kepada kekuatan dan keunikan di negeri tersebut. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Tambun ada membangkitkan isu yang telah pun kita cadang beberapa tahun yang dahulu lagi. Manakala wilayah persekutuan sebagai hub kewangan serantau serta hub Islamic Fintech 2.0 dan Kedah antaranya menerokai bidang pertanian dan peternakan moden. Apa salahnya Yang Amat Berhormat Tambun untuk berjiwa lebih besar mengiktiraf bahawa yang strategi yang baik yang telah pun dikenalkan oleh kerajaan dahulu, minum dulu, betul. Wawasan Kemakmuran Bersama sebagai contoh, diambil semula dan dilihat dalamnya kalau strategi yang baik dipergunakan dan kita pun tidak payah nak soal jawab seolah siapa punya dan sebagainya. Yang pentingnya yang baik diterima, yang kurang baik boleh diperbaiki daripada masa ke masa. Selain itu, bagi memastikan pembangunan yang lebih terangkum di seluruh negara, Perikatan Nasional menegaskan bahawa sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun untuk berunding bersama kerajaan-kerajaan negeri untuk mengkaji semula obligasi fiskal kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri dengan semangat federalisme yang lebih relevan, adil dan saksama. Bagi contoh, adalah tidak adil bagi rakyat Terengganu dan Kelantan. Adalah tidak adil apabila sumber pendapatan kerajaan negeri mereka terpaksa bergantung kepada pemberian kerajaan persekutuan semata-mata, sedangkan sekiranya royalti minyak Terengganu dan Kelantan diberikan mengikut lunas perundangan negara, kebergantungan Terengganu dan Kelantan kepada kerajaan persekutuan dapat dikurangkan dengan signifikan dan hasil peratus pendapatan mereka daripada hasil kutipan cukai akan dapat meningkat dengan lebih tinggi. Yang Berhormat Larut. Keadilan Larut. harus... Ya. Boleh sambung selepas
Allah lembutnya suara sampai saya tak dengar speaker saya. Boleh, Tuan. Terima kasih. Ahli